Yang berhormat sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sebenarnya diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan bajet 2014 Negeri Selangor di mesyuarat ketiga penggal pertama Dewan Negeri Selangor yang ke-13. Setelah sepenggal Pakatan Rakyat mentadbir Negeri Selangor, ada saja kepincangan pengurusan wang rakyat. Konsep value for money yang selalu dicanang setiap perbelanjaan belanjawan negeri bagai pemanis mulut untuk digula-gulakan kepada rakyat. Kemudian rakyat negeri Selangor yang selalu dimomokkan dengan pemanis mulut di mana ia sekadar pemanis mulut, bukannya benda yang mengenyangkan perut. Siapa tidak suka diberi pemanis mulut yang sedap, tetapi bila diberi hidangan utama selera terhenti kerana hidangan utama tidak menarik dan sesedap pemanis mulut yang digembar-gemburkan. Tuan Speaker, rakyat Selangor di kawasan bandar tidak pernah lupa janji dalam manifesto Pakatan Rakyat PRU ke-12 yang dibuat pada tahun 2008, iaitu mahu menurunkan cukai premis kediaman sebanyak 20% dan cukai premis komersial sebanyak 10%. Matlamatnya untuk meringankan beban kewangan kepada premis pemilik tersebut. Dan sehingga kini kerajaan negeri melalui pihak-pihak berkuasa tempatan masih gagal menurunkan cukai mengikut kadar peratusan yang dijanjikan. Untuk itu, mari kita perhalusi perkiraan untuk melaksanakan janji ini. Apakah maksud penurunan cukai 20% dan 10% ini mengikut tafsiran kerajaan negeri? Kita sedia maklum perkiraan cukai taksiran tahunan sebuah premis ialah penilaian tahunan hartanah darab kadar peratus cukai. Misalnya jika nilai taksiran tahunan sebuah premis kediaman bernilai 2,520 setahun dan kadar cukai 8.6%, maka cukai tafsiran tahunan yang perlu dibayar 216.72. Situasi perkiraan pertama, maka itu jika cukai premis kediaman mahu diturunkan sebanyak 20%, maka rakyat layak mendapat diskaun potongan bayaran cukai sebanyak 20%. Contoh bagi cukai tafsiran RM216.72. Jika potongan 20% diambil kira, pemilik premis berkenaan hanya perlu bayar RM170.38 sahaja. Tetapi sehingga kini tiada seorang pun rakyat Selangor menikmati potongan 20% ini. Situasi perkiraan kedua, penilaian hartanah sesebuah premis diadakan secara berkala. Misalnya sesebuah hartanah pada tahun 2000 bernilai 200,000 dinilai taksiran tahunan 2,000. Dan selepas 10 tahun 2010, hartanah yang sama meningkat nilainya kepada 250,000, maka dinilai taksiran tahunan 2,500. Maknanya peningkatan 500 atau 25%. Jika matlamat kerajaan untuk meringankan beban rakyat, ada 3 faktor yang boleh diambil kira untuk mengurangkan jumlah cukai perlu dibayar. Pertamanya, tiada penilaian hartanah, maka nilai hartanah statik. Ini tidak mungkin kerana akan menjejaskan pasaran hartanah dan ekonomi. Yang kedua, peratus kadar cukai taksiran dikurangkan, misalnya dari 8.6% kepada 7%. Ini sukar kerana akan mengurangkan jumlah kutipan. Yang ketiganya, memberi diskaun 10% ke 20% seperti yang dijanjikan. Ini juga sukar kerana jelas mengurangkan jumlah kutipan dan pendapatan PBT. Saya tampil dengan pengiraan seperti ini supaya kita celik dan Yang berhormat sebenarnya Bukit Gasing minta mencelah. Bagi saya habiskan part. Saya tampil dengan pengiraan seperti ini supaya kita celik dan jelas dengan janji yang masih gagal ditunaikan ini. Saya lihat bila mana persoalan tentang status penurunan cukai dan janji manifesto ini diajukan, jawapan kerajaan negeri ada 2. Pertama, tiada kenaikan kadar cukai.
Yang kedua, kerajaan telah beri diskaun cukai pintu untuk premis pangsapuri kos rendah sebanyak 25%. Untuk yang pertama, tiada kenaikan kadar cukai, ini sudah salah dari segi janji. Yang dijanjikan penurunan cukai 10-20% bukan pengekalan kadar cukai. Kita lihat dalam situasi perkiraan kedua, jumlah bayaran cukai tetap naik walaupun tiada kenaikan kadar peratus. Cukai kerana penilaian hartanah telah naik. Untuk mengawal bayaran ini dalam jumlah yang berpatutan, maka kadar peratus cukai perlu dikurangkan untuk mengimbangi kenaikan penilaian hartanah. Untuk yang kedua, kerajaan telah beri diskaun cukai pintu untuk premis pangsapuri kos rendah sebanyak 25%, sekali lagi menyalahi janji manifesto yang dijanjikan untuk semua premis kediaman dan komersial. Maknanya semua rakyat berhak, bukannya pilih-pilih premis tertentu. Semua ini sebenarnya menjurus kepada ketidakmampuan kerajaan negeri dan PBT untuk melaksanakan janji penurunan cukai tersebut. Rakyat terus menanti, pakatan terus berhutang maruah dan berhutang wang kepada rakyat. Yang berhormat Semenyih, Yang berhormat Bukit Gasing minta laluan. Saya akan bagi, saya habiskan. Saya kesian kat dia sebab saya pun duduk sebelah dia, orang biasa tak nampak. Sekejap. Khususnya, pakatan terus berhutang maruah dan berhutang wang kepada rakyat Selangor seluruhnya yang telah terlebih bayar cukai tanpa sedikit pun pengurangan. Ketidakmampuan ini saya lihat menjurus kepada prestasi pendapatan dan perbelanjaan kewangan semua PBT di Selangor yang rata-ratanya hampir seimbang. Ada PBT bertaraf bandaraya berpendapatan lebih sedikit dari perbelanjaan seperti Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA pada tahun 2011, pendapatan sebanyak 236 juta, belanja 230 juta, lebihan 6 juta. Dan Majlis Perbandaran Subang Jaya tahun 2011 pendapatan 229 juta, belanja 226 juta, lebihan 3 juta. Tapi PBT bertaraf majlis daerah sedikit suka, seperti Majlis Daerah Kuala Langat MDKL tahun 2011, pendapatan 41 juta, belanja 42 juta, kurang 1 juta. Dan Majlis Daerah Sabak Bernam tahun 2011, pendapatan 20 juta, belanja 22 juta, kurang 2 juta. Bayangkan apa akan jadi kalau penurunan cukai 10% ke 20% ini diberikan. Alamat mungkin boleh tutup PBT dan habis semua perkhidmatan penyelenggaraan PBT bertaburan. Pembinaan trek basikal MBSA. Sebelum itu, pasal cukai pintu. Silakan. Terima kasih kerana bagi laluan. Kalau nak cakap pasal cukai pintu, yang paling hangat hari ini ialah cerita pasal DBKL yang akan menaikkan cukai pintu. Dicadangkan bukan 10%, bukan 20%, bukan 30%, tetapi 100% hingga 200 lebih peratus. Adakah ini satu tindakan yang bijak dan adil daripada Kerajaan Barisan Nasional? Ini saya cerita pasal janji manifesto. Janji manifesto. Jangan tanya pasal adil, dan kita membahaskan bajet negeri Selangor. Jadi DBKL nak tanyalah dekat parlimen nanti. Yang berhormat Ada wakil Semenyih, parlimen pun ada sini. Kampung Tungku minta laluan. Tak apa. Kampung Tungku ni selalu mengacau je. Saya tidak mengacau, saya tanya soalan. Saya tanya soalan. Saya Begini terus, saja. Tuan Speaker. Pembinaan trek basikal MBSA. Sekarang di kawasan pihak berkuasa tempatan PBT, khasnya di Majlis Bandaraya Shah Alam, sedang rancak pembinaan trek-trek basikal untuk kegunaan penduduk Shah Alam. Terpampang papan kenyataan iaitu kerja membina dan menyiapkan trek basikal, misalnya di Pasal H, Persiaran Masjid, Tasik Tengah, Seksyen 14, dan Pasal F, Persiaran Masjid, MAIS dan Pusat Bandaraya, Seksyen 14. Shah Alam adalah ibu negeri kebanggaan kita semua. Kita juga mahu agar kemudahan di ibu kota ini sentiasa ditambah baik dan diselenggara dengan penuh tanggungjawab oleh MBSA. Namun dengan pembinaan trek berbasikal ini menimbulkan beberapa persoalan.
Pertamanya, apakah butiran terperinci projek ini dari segi kawasan yang terlibat dan liputan, jarak trek dan sebagainya. Kedua, apakah konsep, tujuan dan matlamat pembinaan trek ini? Adakah untuk menjadikan Shah Alam kota tumpuan rekreasi berbasikal? Adakah untuk menggalakkan warga Shah Alam berbasikal dari satu tempat ke satu tempat? Atau memudahkan budak-budak sekolah berbasikal? Atau untuk tujuan rekreasi? Atau untuk menggalakkan warga Shah Alam berbasikal ke pejabat? Jika tujuan rekreasi, kita sudah ada taman pertanian Sri Alam yang amat sesuai untuk berbasikal dengan selamat, tanpa gangguan sambil menghirup udara yang segar. Jika untuk tujuan warga Shah Alam mudah bergerak pergi bekerja misalnya, berapa ramai peratusan yang sedia menggunakan? Mungkin elok dibina trek basikal ini dari rumah Menteri Besar dan Barisan Esko agar mereka semua boleh tunjuk teladan berbasikal pergi kerja. Ini semua merujuk kepada satu kesimpulan bahawa adakah telah dibuat. Sekejap, saya habis.